Assalamualaikum, saya Hafizah binti Zainal Abidin, nombor metrik 269328. Saya akan menerangkan pengenalan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bermula sejak zaman sebelum merdeka, iaitu ketika pemerintahan penjajah British lagi. Pegawai perubatan pertama telah dilantik pada tahun 1901 dan hospital kerajaan pertama telah ditubuhkan pada tahun 1904. Pada tahun 1946, Jabatan Kesihatan telah ditubuhkan sebagai bahagian di bawah pentadbiran kolonial British. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, jabatan itu telah disusun semula dan dinamakan semula sebagai Kementerian Kesihatan pada tahun 1959. Misi KKM adalah untuk memastikan dan mempromosikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti, boleh diakses saksama dan mampu milik untuk rakyat Malaysia. Manakala visi KKM adalah negara mengemling tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik. Terdapat 5 peranan KKM. Pertama, membangunkan dasar dan rancangan kesihatan. Kedua, mengurus kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Ketiga, mengawal selia profesional penjagaan kesihatan. Keempat, menjalankan penyelidikan dan pengawasan. Dan yang kelima, terakhir, menyediakan pendidikan dan promosi kesihatan. Hai, nama saya Muhammad Azmi bin Zulkifli, nombor metrik 269134. Saya akan menerangkan matlamat strategik utama KKM. Pertama, mengukuhkan sistem penjagaan kesihatan untuk memastikan penyampaian yang berkualiti tinggi dan cekap. Kedua, meningkatkan tahap dalam mencegah dan mengawal penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Ketiga, memastikan akses saksama kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan untuk semua rakyat Malaysia. Dan terakhir, mengukuhkan perkongsian dengan pihak berkepentingan termasuk sektor swasta dan organisasi antarabangsa untuk mencapai objektif bersama. Seterusnya, saya akan menerangkan pelan strategik Kementerian Kesihatan dari 2021 hingga 2025 yang merupakan keutamaan kerajaan dalam RMK yang ke-12 yang menggantikan pelan dalam wawasan 2020. Pelan ini bertindak sebagai hala tuju perkhidmatan kesihatan yang terancang dan komprehensif, menjadikan usaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan. Pelan strategi ini dirangka untuk mengangani isu dan cabaran yang dihadapi oleh negara dari aspek penyakit berjangkit dan juga penekanan kepada penyakit kronik. Terdapat 4 strategi, antaranya mengukuhkan dasar kesihatan, meningkatkan penyelidikan dan inovasi, meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengendali krisis kesihatan, penjitilan perkhidmatan kesihatan dan menjaga kualiti perkhidmatan kesihatan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Intan Juliza binti Jaafar, nombor metrik 269246. Saya akan menceritakan isu dan permasalahan dalam pengurusan KKM. Ada 5 isu dalam permasalahan KKM. Yang pertama, peningkatan usia semakin meningkat di Malaysia yang memberi tekanan kepada sistem penjagaan kesihatan untuk menyediakan penjagaan khusus bagi penyakit kronik. Kedua, pembiayaan dalam penjagaan kesihatan. Ia merupakan isu kritikal yang dihadapi oleh pihak KKM kerana sebahagian besarnya berdasarkan pembiayaan awam yang tidak boleh kekal dalam jangka masa panjang. Ketiga, ketidaksamaan kesihatan. Malaysia menghadapi ketidaksamaan kesihatan yang ketara dengan populasi tertentu mempunyai hasil kesihatan yang lebih buruk dan akses terhadap kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan. Keempat, teknologi dan inovasi yang mengubah lanskap penjagaan kesihatan dengan pantas dan membangunkan strategi untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi bagi meningkatkan hasil penjagaan kesihatan dan dapat mengurangkan kos. Kelima, tenaga kerja dalam penjagaan kesihatan. Malaysia menghadapi beberapa cabaran seperti tenaga kerja yang semakin berusia dan kekurangan profesional penjagaan kesihatan dalam bidang tertentu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Saiful Nizam bin Noh, nombor metrik saya 269138. Dalam bahagian saya akan bincangkan tentang analisis persekitaran luaran, yang mana dia melibatkan satu skop yang dipanggil sebagai PES, iaitu politik, ekonomi, sosial dan juga teknologi. Dalam bahagian politik, sangat penting yang mana Menteri Kesihatan menentukan dasar-dasar dan juga hala tuju bagi memastikan kesihatan terbaik pada rakyat Malaysia. Jadi bahagian ekonomi, inflasi, kemaslahatan ekonomi,
perbelanjaan negara dan juga cukai daripada rakyat juga memberikan impak yang sangat besar kepada KKM. Bahagian untuk sosial, iaitu sebagai kita lihat isu meningkatnya usia di kalangan rakyat Malaysia juga merupakan satu impak yang mana memberikan kesan bahawa KKM perlu memberikan penjagaan khusus kepada mereka. Dan dari segi teknologi pula, KKM sendiri perlu menyediakan pelbagai mesin-mesin yang peralatan canggih untuk disediakan di hospital bagi memastikan kesejahteraan dan keselesaan kepada rakyat Malaysia menikmati rawatan. Baik, kita lihat juga pada skop SWOT analysis, iaitu strength, weaknesses, opportunity dan juga threat. Baik, daripada sudut strength ataupun kekuatan, KKM adalah penerima bajet yang tertinggi daripada kerajaan dan juga punya fasiliti yang baik. Tapi kita lihat pada segi kelemahannya pula, itu weakness, dia terlalu banyak tanggungan, dia melibatkan kos-kos yang tinggi dan juga melibatkan birokrasi yang sangat remeh dan sulit. Kalau kita lihat juga di bahagian opportunity ataupun peluang, KKM sini mempunyai peluang untuk meningkatkan kemajuan teknologi dan juga boleh jadi sebagai pelancongan perubatan yang hari ini boleh menarik banyak minat orang luar untuk menerima rawatan di Malaysia. Untuk bahagian terakhir, kita lihat juga bagi segi ancaman. Kita tahu bahawa COVID-19 yang melanda pada negara kita dan juga dunia merupakan salah satu ancaman, dan kita lihat sini macam mana KKM sini berhempas pulas untuk memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia masih lagi terkawal. Baik, kita akan lihat juga di bahagian analisis persekitaran dan dalaman. Kedua, iaitu aspek peranan KKM itu sendiri. Ia merupakan penyampai penjagaan kesihatan, dia mempromosikan kesihatan, dia merupakan tempat untuk penyelidikan perubatan, dia menentukan juga dasar dan perancangan kesihatan, dan akhir sekali merupakan pentadbiran dan pengurusan kesihatan bagi rakyat Malaysia. Baik, yang kedua adalah kita lihat kepada aspek kecakapan, trust dan kelebihan daya saing. KKM sini adalah profesional, penjagaan kesihatan yang mahir, merupakan juga infrastruktur penjagaan kesihatan yang mantap dan memberikan teknologi penjagaan kesihatan inovatif, mencegah dan memberi kawalan penyakit yang proaktif, dan akhir sekali adalah memberikan perkhidmatan dan penjagaan kesihatan menyeluruh. Itu yang terdapat dalam KKM. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syahira binti Sujangi, nombor matrik 269383. Saya akan menerangkan formulasi pengurusan yang strategik dalam KKM. Terdapat 4 jenis analisis SWOT, iaitu dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Yang pertama bagi maksud kekuatan ialah profesional penjagaan kesihatan yang berkelayakan dan berdedikasi tinggi serta kempen inisiatif kesihatan awam yang mantap. Yang kedua, kelemahan ialah kebergantungan yang tinggi kepada profesional perubatan asing serta akses terhadap kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan khusus di beberapa kawasan. Yang ketiga, peluang ialah minat yang semakin meningkat dalam perubatan alternatif dan pelengkap serta kemajuan dalam teknologi seperti teleperubatan dan penyelesaian kesihatan digital. Yang terakhir sekali, ancaman dari sudut kekangan belanjawan dan pembiayaan penjagaan kesihatan yang terhad serta peningkatan kos penjagaan kesihatan dan inflasi. Selain itu, kemunculan penyakit baru dan berjangkit. Seterusnya, penyediaan pilihan strategi mempunyai 6 cara, iaitu pertama, memperbaiki pembiayaan penjagaan kesihatan. Kedua, meningkatkan infrastruktur penjagaan kesihatan. Ketiga, memperkukuh pencegahan dan kawalan penyakit. Keempat, bekerjasama dengan pihak berkepentingan lain. Kelima, merangkul teknologi, dan yang terakhir, melabur dalam modal insan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Diana Isma binti Daud, nombor matrik 273876. Cadangan strategi dalam pengurusan KKM. Pertama, tingkatkan penjagaan pencegahan. Kedua, mengoptimalkan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Ketiga, tingkatkan kerjasama. Keempat, fokus kepada pembangunan sumber manusia. Dan terakhir ialah membangunkan platform teleperubatan. Terdapat beberapa strategi memfokuskan isu di KKM. Pertama, meningkatkan akses kepada penjagaan kesihatan. Kedua, meningkatkan pembiayaan penjagaan kesihatan. Ketiga, menangani kekurangan sumber manusia. Dan terakhir ialah fokus kepada penyakit tidak berjangkit.
Dan akhir sekali, kesimpulan. Pengurusan strategik melibatkan proses menetapkan matlamat dan objektif, menganalisis fakta dalaman dan luaran yang boleh menjejaskan organisasi dan melaksanakan rancangan untuk mencapai matlamat tersebut. Dalam konteks Kementerian Kesihatan, pengurusan strategik akan melibatkan pembangunan dasar dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan penduduk Malaysia. Pengurusan strategik yang berkesan di Kementerian Kesihatan di Malaysia memerlukan komitmen yang kukuh terhadap pembuatan keputusan berasaskan data, kerjasama dengan pihak berkepentingan dan tumpuan untuk meningkatkan hasil kesihatan untuk semua rakyat Malaysia.